terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Fitri bin Muhammad Nasyahar. So yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti nak tahu apa yang kita nak sembang, apa yang kita nak cakap. Inilah yang telah mencetuskan satu fenomena. Di mana? Di Malaysia dan juga sedang menular masuk ke Asia. Tepukan kepada BioVelocity Sleepmate, teman tidur saya dan juga teman tidur anda. Okey. So sebenarnya kita melihat ada gambar sebiji buah apple. Bayangkan kalau satu biji buah apple disimpan selama 1 bulan. Apa jadi? 2 bulan? 3 bulan? Kecut, ruput, busuk, betul? Boleh makan tak? Apa nak buat? Buang, betul? Makan pun tak sedap. Kalau seorang gadis yang hidup sehingga usia 70 tahun, apa jadi selepas 70 tahun? Kecut. Lepas tu buat apa? Janganlah buang. Warga emas mesti disayangi. Jadi berita baik untuk tuan dan puan-puan, kita telah menemui satu teknologi. Sebenarnya kita tak boleh nak menghalang proses penuaan. Setuju tak? Tapi ada teknologi yang boleh melambatkan proses penuaan. Siapa nak awet muda? Yang seterusnya, bila kita melihat di sini, kita dah ada proses untuk melambatkan proses penuaan dengan satu teknologi hebat. Kita mesti nak berkenalan dengan apakah teknologi tersebut. Inilah yang saya cakapkan, yang satu Malaysia cakapkan dalam Facebook, dalam media, di mana-mana. Kehebatan BioVelocity Sleepmate. Okey? Kita melihat dia. Nampak hanya macam komforter, betul? So teknologi hebat ini datangnya daripada Korea. Hasil kajian pakar sains lebih daripada 20 tahun sebenarnya. Bagaimana nak gunakan satu tenaga tulen matahari untuk proses pemulihan bidang dalam badan manusia. Jadi kainnya datang daripada mana? Germany ataupun Jerman. Jahitannya dibuat di Malaysia. Tapi ramai yang tertanya-tanya sebenarnya, bagaimana satu kain, selimut atau komforter boleh jadi satu fenomena. Oleh itu, kita mesti nak tunjuk satu demo luar biasa hebat. Saya nak jemput sukarela, volunteer, para audiens kita. Siapa yang nak bersama saya di atas pentas, sila angkat tangan tinggi-tinggi. Bukan untuk abang kita. Cik Hafzan datang dari mana? Daripada Perak. Tepukan untuk orang Perak. Okey Cik Hafzan, boleh kita buat satu demo? Boleh dipersilakan ke depan sedikit? Boleh menghadap audiens kita yang jelita-jelita, yang comel-loteh. Boleh? Sila angkat tangan kanan. Genggam sekuat yang mungkin. Boleh? Sebelum itu saya nak tanya Cik Hafzan, pernah patah tak? Tak pernah. Pernah mematahkan tangan orang? Dia cakap belum lagi. Jangan macam tu. Okey. So genggam tangan kuat-kuat. So bila saya nak tekan, Cik Hafzan mesti lawan. Boleh? Kita menguji kekuatan. 1, 2, 3. Kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi. 1, 2, 3. Yang ni betul-betul kuat lah. Betul-betul keras tangan dia. Ada makan tongkat Ali? Kacik Fatimah. Okey, so apa yang kita nak buat? Angkat tangan, genggam kuat-kuat, tapi angkat kaki kanan. Boleh? So keraskan tangan. Tunjukkan kelakian anda. Saya tekan, jangan bagi saya tekan. Boleh? 1, 2, 3. Jatuh tu. One more time boleh? Belum tekan. Sekali lagi Okey, angkat kaki kanan, cuba stabilkan. Saya nak tekan paling kuat. 1, 2, 3. Okey, tangan kuat tapi hilang keseimbangan. Kalau saya pun mungkin jatuh juga. Tak
Jadi kita lihat apa specialnya BioVelocity Sleep Mate. Okey, saya nak scan tengok, boleh pinjam cermin mata. Boleh. So, sebelum letak atas ni, saya nak buat satu magic. Boleh tak? Selepas 10 saat, cermin mata ni akan hilang. Orang atas standby, cermin mata akan sampai sana. Okey, sila letak. Kita kira sama-sama boleh? Dalam kiraan 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa tak hilang? Sila pakai balik. Kalau hilang, saya tak berani tidur. Nanti isteri cari, mana Cik Abang? Cik Abang sudah hilang bersama BioVelocity. Kalau hilang nak pakai? Tak berani pakai. Okey, jadi kita lihat selepas, sila ke depan sikit. Selepas 10 saat, apa tindak balas pada tubuh badan Cik Afzan? Sila angkat kaki kanan. Tangan sekuat yang mungkin. Boleh? Saya nak tekan kuat-kuat. 1, 2, 3. Apa rasa? Rasa bertenaga. Rasa keras tak tangan? Lagi dia tekan. Terima kasih. Okey, boleh? Okey, kalau tadi tak seimbang lah, tapi bila saya pakai spek, dia macam boleh tahan lah. Boleh tahan. Boleh tahan. Lagi dia tekan, lagi keras. Boleh. Apa yang keras? Tangan keras. Tangan. Okey, so mari kita lihat. Ada tak kekerasan tu kekal setelah kita cabut cermin mata? Minta balik cermin mata. Kita letak di atas meja. Sekali lagi ke depan. Angkat tangan kanan. Kuatkan, angkat kaki kanan. Sekeras yang mungkin, wahai Cik Afzan. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Hilang sudah kekerasan tersebut. Dapat rasa perbezaan? Dapat rasa. Yang ketara. Yes. Walaupun 10 saat. So sekian, terima kasih. Saya sambung saya punya slot. Ambil balik cermin mata. Tepukan hebat untuk Cik Afzan kita. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, kehebatan BioVelocity boleh dibuktikan dalam masa 10 saat. Bayangkan kalau kita gunakan dia 1 jam. Lebih keras? Lebih kuat? Sudah tentu. 5 jam, 6 jam. Okey, kita gunakan sewaktu tidur 8 jam satu hari. 1 malam, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Apa terjadi pada tubuh badan kita? Oh, hebat Apa yang jadi pun kita sendiri yang tahu Jadi inilah satu teknologi yang kita cakap. Buat kajian daripada saintis daripada Korea, telah buat research more than 20 years. Lebih 20 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana dimanfaatkan tenaga tulen daripada matahari. Berita baik, jam 8 hingga 10.30 pagi. So special. Untuk orang Islam, 8 hingga 10.30 pagi, waktu apa? So special. Setuju? Setuju. Pernah dengar tak satu petua? Kalau baby demam kuning, dijemurkan di cahaya waktu pagi. Kenapa? Sebab mak suruh. Tanya mak kenapa? Mak punya mak suruh. Tanya lagi siapa? Jemur sudahlah, nenek suruh. Kan, maknanya itu satu petua. Sebenarnya terdapat kelebihan dalam tenaga tulen matahari. Bayangkan satu pokok baru tanam dalam pasu yang kecil. Kita simpan dalam stor yang gelap 1 minggu. Selepas 1 minggu, apa jadi pada pokok tersebut? Mati kan? Tak boleh hidup kan? Baby yang baru lahir, simpan 1 minggu dalam bilik. Jangan bagi kena cahaya matahari. Boleh tak? Tak boleh. Natural memerlukan tenaga matahari. Untuk apa? Kuatkan imun sistem. Baby berpeluh melakukan pencernaan melalui pembuangan air kecil dan juga air besar untuk membuang toksin. Itu kuning tadi tu. Okey, dan seterusnya disimpan di dalam garam laut dalam. Dimanfaatkan, disimpan dalam garam laut dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, dia menghasilkan satu energi, satu gelombang tenaga yang cukup luar biasa, yang cukup hebat sebenarnya. Tetapi perlu
diseimbangkan terlebih dahulu, barulah disuntik masuk ke dalam biovelocity sleep mate comforter yang kita gunakan. Dan kita melihat seterusnya apa yang ada di sini, gambar rajah di bawah yang aura yang penuh tu. Sebenarnya seorang manusia mempunyai kadar tenaga dan aura yang cantik dan penuh sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku adalah akibat ancaman radiasi, ancaman faktor luaran. Yang mana hari ini paling simple kita bagi contoh kehidupan kita zaman sekarang. Yang mana terdedah kepada begitu banyak pencemaran bunyi air udara. Dan juga dalam dewan ini 3,000 orang, betul tak? Siapa yang tak ada handphone? Tak guna handphone, angkat tangan. Semua guna handphone, betul? Ada yang satu, ada yang guna dua, ada yang iPad, ada yang gadget, ada yang dah tak sabar-sabar nak beli Samsung Note 3 dan sebagainya. Maknanya kita tak boleh menghalang teknologi, kemajuan. Kita mesti up to date. Tetapi ancaman radiasi berada sangat hampir dengan kita. Sebab itulah dia melemahkan kita punya aura. Bocor, tak penuh, rasa pening kepala. Betul? Kerja pagi sampai petang tengok komputer, sakit kepala, migraine. Radiasi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pakar saintis membuat kajian. Sekiranya ada satu gelombang yang sihat bertemu dengan satu gelombang yang tidak sihat, gelombang yang sihat tersebut pastinya akan mempengaruhi gelombang yang tidak sihat tadi. Jadi itulah yang senang kita buktikan. Tak jatuh, tak boleh jatuh, lagi tekan, lagi keras, lagi tekan, lagi kuat. Sudah mempengaruhi gelombang dalam badan manusia. Okey? Seterusnya kita melihat apa lagi yang terjadi. Inilah Profesor Edward daripada Rusia. Seorang yang bertanggungjawab dalam bidang perubatan. Seorang yang pakar ataupun saintis. Telah membuat pelbagai kajian. Yang kita tengok 3 buku di sebelah sana daripada American Journal, 3 buku lagi daripada Rusia yang menyatakan terdapat 7 sifat utama dalam tenaga semula jadi. Beruntungnya kita. Betul. Yang pertamanya adalah antibakteria. Yang kedua, meningkatkan sistem imun dalam badan. Yang ketiga, menstabilkan kita punya emosi. Yang keempat, mengurangkan tekanan. Yang kelima, dia boleh menyeimbangkan sifat pH dalam tubuh badan manusia. Yang best nombor 6, membekalkan kandungan oksigen aktif dengan lebih tinggi. Yang ketujuh, meningkatkan aura tubuh badan manusia. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ini ada dalam tenaga semula jadi yang telah diciptakan untuk umat sekalian alam. Jadi kita mesti bagi satu tepukan Profesor Edward membuat kajian untuk kita lebih senang dan faham. Okey. Seterusnya kita melihat yang dinanti-nantikan sebenarnya, yang ditunggu-tunggu. 7 bulan sudah berlalu. Hari Velocity yang pertama diadakan di sini pada 2 hari bulan 2. Masa itu kita belum ada kajian. Oleh itu kita mesti ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Tan Kai Hee. Satu tepukan hebat, tuan-tuan dan puan-puan, yang telah mengusahakan untuk membawa biovelocity ke peringkat international, ke peringkat antarabangsa. Jadi kita telah hantar biovelocity untuk dibuat kajian saintifik di Rusia. Jadi di mana? Mari kita lihat di mana kita hantar biovelocity untuk dibuatkan kajian. Di satu tempat, di satu university yang di Saint Petersburg State, University of Telecommunication. Di mana? Di Rusia. So university ini telah ditubuhkan pada tahun 1930. Mendapat ranking yang ke-64 daripada 393 universiti di sana. Jadi satu ranking kedudukan yang hebat sebenarnya. Dan universiti ini juga pakar bidang diagnostik bioperubatan dan bidang pemulihan manusia. Sesuai tak kita hantar ke sana? Sangat-sangat sesuai. Dan
Yang kita melihat seterusnya, siapa yang bertanggungjawab di dalam kajian ini? Tak lain tak bukan Profesor Edward. Siapakah beliau? Merupakan seorang pemegang PhD dalam bidang fizik pada tahun 2000. Yang bestnya, beliau juga seorang pengasas dan CEO kepada Pusat Saintifik Telebiomed di Moskow. Dan rekod beliau, rekod peribadi beliau telah mengeluarkan 80 artikel dalam jurnal saintifik, 3 buah buku, 12 paten. Tepukan sekali lagi untuk Profesor Edward. Kerana apa? Kerana beliau sangat bertanggungjawab dalam kajian ini, mengambil perhatian, memberi berat. Tengok, okay, this good product, jom kita buat kajian yang lebih detail. Jadi bagaimanakah kajian yang dibuatkan? Menggunakan kaedah double blinded test. Macam mana 40 volunteer, sukarelawan dikumpulkan yang berusia di antara 20 hingga 26 tahun. So 40 orang. So 5 cara digunakan untuk dilakukan ujian ini. Seterusnya kita melihat bagaimana ujian itu dipecahkan. Okey, senang dalam dewan ini. Contoh-contoh kita yang akan ambil bahagian kita bahagikan kepada 4 kumpulan. Ini kumpulan A, B, C dan D. Kumpulan A diberikan 10 biovelocity sleep mate yang ada energi. Sila tidur setengah jam. Biovelocity ini ada tenaga. Okey, dia faham. Kumpulan B diberi 10 biovelocity sleep mate yang ada energi, tapi maklumat yang disampaikan tidak ada energi, padahal ada. Sila tidur setengah jam. Okey, kumpulan C pula diberi 10 biovelocity yang tidak ada energi, kosong, selimut saja, tapi diberi maklumat ada energi. Sila tidur setengah jam. Kumpulan D diberi 10 biovelocity yang tidak ada energi dan maklumat yang diberikan tidak ada energi. Maknanya tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian, 2 kumpulan diberikan maklumat yang salah. Betul tak? Kenapa? Untuk menguji sejauh mana kesan psikologi mempengaruhi hasil kajian. Jadi inilah ketelusan yang dijalankan. Dan kita melihat selepas 30 minit, Raja ada menunjukkan sebelum menjalani ujian 7 cakra, 7 titik tenaga dalam badan manusia yang belum menggunakan biovelocity tidak teratur, tidak stabil dan tidak seimbang. Ada besar, ada kecil, ada keluar, ada masuk, tak balance. Menakjubkan, mengujakan. Hanya selepas 30 minit kita boleh melihat 7 cakra menghasilkan tenaga yang lebih stabil dan seimbang. Tepukan tuan-tuan dan puan-puan untuk biovelocity sleep mate. Kerana apa? Baru 30 minit. Hadirin yang saya hormati sekalian, kajian dilakukan dengan sekumpulan saintis dan pakar. Kalau satu saintis tak puas hati dengan dia punya ujian, tak boleh dikeluarkan dia punya laporan. Dan hari ini, bagaimana untuk kita mendapatkan tenaga yang sedemikian? Ada alternatif tak? Ada pilihan lain tak? Pertamanya, contoh yang pertamanya adalah seorang yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Sentiasa bertasbih, berzikir, melakukan amalan-amalan, berhati bersih, sangat jaga makan dan minumnya. Golongan-golongan ulama, golongan-golongan bijak pandai yang mendekatkan diri dengan agama. Yang kedua, sama ada hari ini kita mengamalkan gaya hidup yang sangat sihat. Kita adalah seorang master Tai Chi. Tai Chi master, maknanya mesti master of Tai Chi 15 tahun ke atas. So, untuk mendapat keadaan sedemikian, seorang master yoga boleh berdiri jari, mungkinlah dia dapat keadaan tenaga yang sebegitu. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pilihan lagi. Bersenam, senaman yang cukup banyak setiap masa. Kontrol makan, jaga tidur. Kita kesuntukan masa, lifestyle kita berbeza. Seterusnya kita melihat dalam kajian tenaga, aura dan juga tenaga. Gambar sebelum menggunakan, kita melihat dalam keadaan yang pudar, color pun tak meriah,
30 minit selepas menggunakan BioVelocity, warna pink penuh, warna ungu pun penuh. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Hanya 30 minit inilah kita bersyukur lahirnya satu produk, lahirnya BioVelocity yang kita canang-canangkan telah memang pun menjadi satu fenomena. 30 minit. Tapi kita bukan nak guna 30 minit. Kita nak guna sepanjang malam, sewaktu kita sedang berehat. So practical, sangat practical, senang mudah untuk digunakan. Yang travel jauh-jauh, letak dalam kereta, penat, 30 minit, cas energi. Seterusnya kita melihat apakah hasil kajian, kesan kajian. Selepas 30 minit inilah yang kita sangat happy, sangat seronok nak sampaikan, yang mana telah disahkan oleh Profesor Edward pada 15 Julai 2013 tuan-tuan dan puan-puan. Satu tepukan untuk hasil kajian sangat hebat ini. Yang pertamanya, mempunyai keadaan tenaga manusia yang lebih stabil. Yang keduanya, mengekalkan keseimbangan tenaga dalam badan manusia. Mengekalkan keseimbangan. Yang ketiga, meningkatkan tenaga, setahap tenaga secara ketara. Sangat cepat, sangat pantas. Macam tak percaya. Tapi, kena percaya. Percayalah. Okey, percayalah. Yang keempat, yang lagi hebat, defisit pergantungan tenaga untuk oksigen badan berjaya dikurangkan. Siapa yang bersama BioVelocity, tubuh badan dia mengeluarkan lebih banyak oksigen yang aktif. Dalam masa yang sama, tenaga dia kurang digunakan. Inilah kenapa orang yang guna BioVelocity, tak penat lah. Buat kerja banyak, tapi tak penat, tak letih. Walaupun satu hari suntuk kerja, esok pagi masih boleh bangun awal pagi, masih boleh aktif lagi. Poin yang keempat menjelaskan kenapa keadaan sedemikian berlaku. Jadi di sini kita melihat 5 kelebihan yang kita dapat daripada menggunakan BioVelocity. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, dia sangat melancarkan peraliran darah dalam tubuh badan kita. Molekul-molekul darah kita menjadi lebih halus dan lebih lancar. Ini juga dibuktikan dengan beberapa orang yang pertama kali memeluk BioVelocity. 5 minit, 10 minit dia pegang. Ada benda ke dalam? Ada elektrik tak? Ada bateri tak? Kenapa? Dia rasa vibrate, dia rasa something bergerak dalam tubuh badan dia. Itulah pelancaran aliran darah dan fungsi jantung lebih baik. Yang keduanya, secara tidak langsung dia akan meningkatkan tahap metabolisme dalam badan kita dan menguatkan sistem imun internal dalaman. Yang ketiga, pastinya meningkatkan aura. Yang keempat, akan menstabilkan emosi dan kurangkan tekanan. Kalau tubuh badan kita sudah lebih sihat, kita sudah lebih bertenaga, kita kurang nak stres, kita kurang emosi, kita kurang tekanan. Yang kelima, yang paling sangat penting untuk kita zaman sekarang, teknologi yang canggih ini adalah mengurangkan kesan radiasi. Tuan-tuan, satu soalan saya nak tanya. Semasa kita tidur, di mana handphone kita berada? Bawah bantal, hujung kepala. Betul? Cuba kita fikir sekejap. Bila masa kita berenggang dengan telefon kita? Bilik air pun ada orang bawa masuk. Siapa yang bawa masuk handphone dalam bilik air? Ada. Telefon-telefon bunyi satu macam. Lepas tu dengan bunyi flash pula. Okey, maknanya kita tak boleh berpisah dengan teknologi. Dan kita hidup dalam gelombang wifi. Sama ada kita ada password, kita boleh login atau kita tak boleh login. Itu saja. Betul. Satu kajian tuan-tuan dan puan-puan, poin yang terakhir yang saya nak jelaskan di sini, satu kajian, satu kawasan pokok getah dipasang beberapa wifi, dibiarkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa yang terjadi selepas itu? Kulit-kulit pokok, daun-daun menjadi kering. Sinaran gelombang wifi melemahkan, mematikan sel-sel kepada tumbuhan tersebut. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya satu soalan.
Baik atau tak baik this biovelocity? Hebat atau tidak? Sangat hebat. Jadi kita melihat di sini yang sebenarnya kita tak boleh lambatkan proses, kita tak boleh menghalang proses penuaan, betul? Tapi kita dah jumpa satu teknologi yang boleh melambatkan proses penuaan. Siapa nak awet muda tadi? Hari ini kita umur 58 tapi internal dalaman 48, 48. Guna lagi, jaga makan, jaga minum, jaga tidur 38. Jaga lagi, senaman lagi, sikit yoga, sikit tai chi, sikit kungfu, sikit silat 28. Lagi jaga 18. Jangan mimpi. Cukup takat 28. Muda sangat pun tak boleh. Tak handsome orang kata. Okay, so just nice internal kesihatan dalaman kita. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat bersyukur, kita sangat beruntung. Saya sangat sayang dengan biovelocity. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi insyaAllah dapatkan biovelocity untuk kegunaan diri sendiri dan juga keluarga yang tersayang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jadi kalau kita imbas kembali pada tahun 2012, 2 hari bulan 2, kita ada satu testimoni yang beliau sendiri tidak dapat hadir bersama kita. Hanya videonya saja yang dihantar. Ingat tak testimoni apa? Yang datang 10, tapi yang ni special sangat, hanya slide je ditayangkan. Jadi Ya. kita rasa betul ke ni slide je ni kan? Kita preview dulu. Siapakah beliau? Adakah beliau akan bersama kita pada petang ini? Beliau mungkin hadir, mungkin tak hadir, tapi beliau adalah seorang sarjan. Namanya Sarjan Tarmizi. Saya cerita sikit kat dia. Pada bulan 9 biovelocity dikeluarkan. Ya. Pada 1 hari bulan 10 malang tidak berbau. Sarjan Tarmizi mengalami kemalangan di Pulau Pinang sana dan terlantar di hospital selama 2 bulan. 2 bulan terlantar. Dan keadaan itu mengakibatkan dia menjadi ketidakupayaan kekal kerana kecederaan pada traumatic spinal cord injury beliau. Traumatic spinal cord injury mengakibatkan beliau lumpuh. Sedih tak tuan-tuan dan Dari puan-puan? pinggang ke bawah. Anda bayangkan Ya. seorang ayah, kan? Ketua keluarga, seorang suami, semua tanggungjawab atas bahu. Bila berlaku musibah selama 2 bulan. Tapi okeylah sebab dia kerja kerajaan, ada cover lagi gaji. Dan saya melihat surat doktor kepada Sarjan Tarmizi di perenggan yang ke bawah sekali, doktor mengisytiharkan ketidakupayaan kekal. Jadi ini sudah satu perasaan yang sangat menyedihkan kepada keluarga dan juga kepada sarjan. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Betul. Betul. Tetapi kita cakap inilah hikmah. Inilah setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Pada Disember 2012, biovelocity telah diperkenalkan kepada sarjan oleh rakan sekerja. Kesian macam adik, macam anak dengan bapa. Tengok sarjan yang so happy-happy dah tak datang kerja, kenalkan biovelocity. Walaupun pada masa itu Siti tidak ada testimoni. Belum lagi sebab velocity launching pun bulan 10, 2 hari bulan 10. Ya. First kita punya B-Stock. Tapi atas orang kata ikhtiar kerana Allah. Kita berhak untuk berikhtiar. Jadi DSM Noralinda yang perkenalkan kepada sarjan. Tetapi semuanya berubah sekelip mata. Saya berada bersama kejadian, mendapat laporan demi laporan hari ke hari. Pada 30 minit yang pertama bila diselimutkan, apa yang berlaku? Memanglah belum boleh jalan lagi. Tetapi peluh, proses mengeluarkan peluh, sarjan sangat berpeluh atas sampai bawah 30 minit yang pertama. Perjalanan darah mula lancar. Yes. Dan Jantung mula melaju. Dan keesokan harinya saya dapat berita, CDM, sarjan, saya dah nervous. Dah apa? Dah boleh duduk. Subhanallah, 2 hari selepas
menggunakan biovelocity limit. Kuasa Allah. Selepas itu, Sarjan cakap badan rasa ringan, bengkak-bengkak rasa kurang. Sebab itu ada kemampuan untuk duduk dengan sedikit support, sedikit paksaan juga untuk duduk. Dan hari yang ke-11, saya dapat berita yang sarjan sudah boleh berdiri 2 minit menggunakan tongkat 11 hari. Kak T. Subhanallah. Lumpuh pinggang ke bawah disahkan oleh doktor kerajaan bahawa dia sah lumpuh, tapi selepas 11 hari Hadirin makin tak sabar sebenarnya. keajaiban demi keajaiban berlaku dengan biovelocity. So saya cepatkan sikit Okey. 25 hari, hari menggemparkan bagi hidup saya dan juga sesiapa yang bersama Biovelocity. CDM, sarjan suruh datang rumah. Saya dah kelabu biji mata, dah apa nak jadi pula. The first testimony, gagahkan sampai rumah. Tengok-tengok sarjan sedang berjalan menggunakan tongkat 50 meter pergi balik, Selama pergi balik. 25 hari menggunakan biovelocity limit, Masya Allah. Saraf dibetulkan, kita berikhtiar. Dan penggunaan yang berterusan menyebabkan dengan izin Allah 4 bulan sarjan dah buang tongkat, jalan tanpa tongkat. Tepukan untuk